Setelah Yesus berdoa demikian, dia pergi dengan pengikut-pengikutnya ke seberang sungai Kidron. Di situ, Yesus dan pengikut-pengikutnya masuk ke sebuah taman. Yudas, pengkhianat itu, mengetahui tempat itu, karena telah banyak kali Yesus berkumpul dengan pengikut-pengikutnya di situ. Oleh itu, Yudas pergi ke tempat itu sambil membawa sepasukan askar Roma dan beberapa orang pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh ketua-ketua imam dan orang Farisi. Mereka membawa senjata, lentera, dan suluh. Yesus mengetahui semua yang akan berlaku terhadap dirinya. Oleh itu, dia menghampiri mereka lalu bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus, orang dari Nazaret. Yudas, pengkhianat itu, berdiri dengan mereka di situ. "Akulah dia." Apabila Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Sekali lagi, Yesus bertanya kepada mereka. "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, Yesus, orang dari Nazaret. "Bukankah sudah aku katakan bahwa akulah dia? Jika aku yang kamu cari, biarkan pengikut-pengikutku ini pergi." Dia berkata demikian supaya berlakulah apa yang dikatakannya dahulu. "Ya Bapa, tidak seorang pun yang engkau serahkan kepadaku akan sesat." Simon Petrus yang mempunyai sebilah pedang membunuhnya lalu mengerat telinga kanan hamba Imam Agung. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu kembali. Aku harus minum cawan penderitaan yang diberikan oleh Bapa kepadaku." Kemudian, askar-askar Roma dengan komandan mereka dan pengawal-pengawal Yahudi menangkap dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawa Yesus menghadap Hanas, bapa mentua Kayafas. Kayafas bertugas sebagai imam agung pada tahun itu. Dialah yang menasihati para penguasa Yahudi bahawa lebih baik satu orang mati untuk seluruh umat. Simon Petrus dan seorang pengikut lain mengikuti Yesus. Pengikut lain ini dikenal oleh Imam Agung. Oleh itu, pengikut itu masuk bersama-sama Yesus ke halaman rumah Imam Agung, sedangkan Petrus menunggu di luar di hadapan pintu. Kemudian pengikut lain itu keluar lagi. Dia bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk ke dalam. Hamba perempuan yang menjaga pintu itu berkata kepada Petrus, "Bukankah kamu salah seorang pengikut orang itu?" Petrus menjawab, "Bukan." Pada waktu itu udara sejuk. Para hamba dan pengawal di situ sudah menyalakan api arang dan sedang berdiam. Petrus menghampiri mereka dan berdiri berdiam dengan mereka. Imam Agung itu menyoal Yesus tentang pengikut-pengikutnya dan ajarannya. Yesus menjawab, "Aku sentiasa berkata-kata dengan terus terang di hadapan umum. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di rumah Tuhan, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berkata apa-apa dengan sembunyi-sembunyi. Mengapakah kamu menyoal aku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar aku mengajar. Mereka mengetahui apa yang aku katakan." "Berani sungguh kamu berkata demikian kepada Imam Agung." Yesus berkata kepadanya, "Jika aku sudah berkata apa-apa yang salah, katakanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi jika kata-kataku benar, mengapa kamu menampar aku?" Kemudian Hanas menyuruh orang membawa Yesus yang masih terikat itu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih juga berdiri berdiam di situ. Semua orang lain di situ bertanya kepadanya, "Bukankah kamu salah seorang pengikut orang itu?" "Bukan."
Seorang daripada hamba-hamba Imam Agung ada di situ. Dia saudara kepada orang yang telinganya dikerat oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus, Bukankah kamu yang aku lihat di taman itu bersama-sama dia? Bukan! tepat pada waktu itu ayam berkokok. Pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana Gubernur. Para penguasa Yahudi tidak masuk ke dalam istana, supaya mereka tidak menjadi najis dari segi agama, kerana mereka mau makan penjamuan Paskah. Oleh itu, Pilatus keluar untuk menjumpai mereka. Dia bertanya, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Kami tidak akan membawa dia menghadap Tuan jika dia tidak bersalah. Ambillah dia dan adililah dia menurut hukum kamu sendiri. Kami tidak dibenarkan menghukum mati sesiapa pun. hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus tentang cara dia akan mati. Pilatus masuk kembali ke istana lalu memanggil Yesus. Dia bertanya kepadanya, "Adakah kamu raja orang Yahudi?" Adakah pertanyaan ini daripadamu atau orang lain sudah memberitahu kamu tentang diriku? Pilatus menjawab, "Adakah aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam sudah menyerahkan kamu kepadaku. Apakah yang sudah kamu lakukan?" Yesus berkata, Pemerintahanku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahanku dari dunia ini, semua orangku akan melawan supaya aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahanku bukan dari dunia ini. Jika demikian, adakah kamu ini raja? Kamu yang berkata bahwa aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja. Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar, mendengarkan aku. Pilatus bertanya kepadanya, Apakah yang benar itu? Kemudian Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada semua orang Yahudi di situ, Aku tidak mendapat alasan apa pun untuk menghukum dia. Tetapi menurut kebiasaan kamu, aku selalu membebaskan seorang tahanan pada perayaan Paskah. Adakah kamu mahu aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Mereka menjawab sambil berseru, Tidak, bukan dia. Bebaskan Barabas. Tidak, bukan dia. Bebaskan Barabas. Barabas, seorang perompak. Kemudian Pilatus menyuruh orang mencabuk Yesus. Askar-askar membuat sebuah mahkota daripada ranting-ranting berduri, lalu mengenakannya pada kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, lalu berulang kali datang kepadanya sambil berkata, Daulah raja orang Yahudi. Setelah itu, mereka menampar dia. Pilatus keluar sekali lagi dan berkata kepada orang ramai di situ, Lihatlah, aku membawa dia keluar supaya kamu tahu bahawa aku tidak mendapat alasan apa pun untuk menghukum dia. Lihatlah orang ini. Demikianlah Yesus keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu. Ketika ketua-ketua imam dan para pengawal rumah Tuhan melihat Yesus, mereka berseru, Salibkan dia. Salibkan dia.
Pilatus berkata kepada mereka, Ambillah dia. Kamu sendiri salibkan dia, kerana aku tidak mendapat alasan apa pun untuk menghukum dia. Semua orang Yahudi di situ menjawab, Menurut hukum kami, dia harus dihukum mati kerana dia mengaku dirinya anak Allah. Apabila Pilatus mendengar kata-kata mereka, dia lebih takut lagi. Lalu dia masuk kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Kamu berasal dari mana? Tetapi Yesus tidak menjawab. Tidakkah kamu mau berkata apa-apa kepadaku? Ketahuilah bahawa aku berkuasa membebaskan kamu ataupun menyalibkan kamu. Yesus menjawab, Kamu sama sekali tidak berkuasa atas diriku, kecuali Allah memberikan kuasa itu kepadamu. Oleh itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar daripada dosamu. Apabila Pilatus mendengar kata-kata ini, dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi semua orang Yahudi di situ berseru, Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Sesiapa yang mengaku dirinya raja melawan Kaisar. apabila Pilatus mendengar kata-kata itu, dia membawa Yesus keluar lalu duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Masa itu hampir pukul 12 tengah hari dan esok perayaan Paskah. Pilatus berkata kepada semua orang di situ, Inilah raja kamu. Mereka berseru, Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Kamu mahu aku menyalib raja kamu? Kaisar satu-satunya raja kami. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus dan membawa dia pergi. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar bandar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, tempat itu disebut Golgota. Di situ dia disalibkan. Dua orang lain juga disalibkan bersama-sama Yesus. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang papan kenyataan pada kayu salib Yesus.
papan kenyataan itu bertulis, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membacanya kerana tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari bandar. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ketua-ketua imam berkata kepada Pilatus, "Janganlah tulis Raja orang Yahudi, melainkan tulislah orang ini berkata, Aku Raja orang Yahudi." Apa yang sudah aku tulis tidak boleh diubah. Setelah askar-askar itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membahaginya menjadi 4 bahagian dan masing-masing mendapat sebahagian. Mereka juga mengambil jubahnya yang dibuat daripada sehelai kain yang ditenun dari atas sampai ke bawah tanpa jahitan. Askar-askar bercakap sesama sendiri, Janganlah koyak jubah ini. Marilah kita buang undi untuk menentukan orang yang boleh mendapatnya. hal ini berlaku supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab terjadi. Mereka membahagi-bahagi pakaianku dan membuang undi bagi jubahku. Demikianlah yang dilakukan oleh askar-askar itu. Ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri dekat salib itu. Yesus nampak ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ. Oleh itu, Yesus berkata kepada ibunya, Puan, dia anak Puan. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu, Dia ibumu. Sejak itu, ibu Yesus tinggal di rumah pengikut itu. Yesus tahu bahawa sekarang semuanya sudah selesai. Dan supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku, dia berkata, Aku dahaga. Di situ ada sebuah mangkuk yang penuh dengan wain murah. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalam wain itu, lalu dicucukkan pada hujung batang hisop dan kemudian dihulurkan ke mulut Yesus. Yesus mengecapnya, lalu berkata, Sudah selesai. Setelah itu, dia menundukkan kepala dan meninggal. Hari itu sehari sebelum hari Sabat. Para penguasa Yahudi tidak mahu mayat orang yang disalibkan masih di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi hari Sabat kali ini hari perayaan yang khas. Oleh itu, mereka meminta kebenaran Pilatus untuk mematahkan kaki orang yang disalibkan dan menurunkan mayat-mayat itu dari kayu salib. Oleh itu, askar-askar pergi mematahkan kaki kedua-dua orang yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi, apabila mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahawa dia sudah meninggal. Oleh itu, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang askar menusuk-nusuk Yesus dengan tombak. Dan pada ketika itu juga terkeluar darah dan air. Demikianlah orang yang telah melihat kejadian ini memberikan kesaksiannya, supaya kamu pun percaya kesaksiannya benar dan dia tahu bahawa apa yang dikatakannya benar. Hal ini berlaku supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab terjadi. Tidak satu pun daripada tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, Orang akan memandang dia yang telah ditikam oleh mereka.
Setelah itu, Yusuf yang berasal dari bandar Arimatea meminta kebenaran Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf mengikut Yesus, tetapi Yusuf tidak memberitahu orang hal itu kerana dia takut akan penguasa Yahudi. Pilatus meluluskan permintaannya, lalu Yusuf pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam pun pergi dengan Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu sebanyak kira-kira 30 kilogram. Kedua-dua orang ini mengambil jenazah Yesus lalu membalutnya dengan kain linen dan ramuan menurut adat penguburan orang Yahudi. Di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalam taman itu terdapat sebuah kubur baru yang belum pernah digunakan. Kerana kubur ini dekat dan hari Sabat sudah hampir bermula, mereka meletakkan jenazah Yesus di situ. Pada pagi hari Minggu, semasa masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat batu penutup sudah digulingkan dari lubang kubur itu. Oleh itu, dia lari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Yesus, lalu berkata kepada mereka, Jenazah Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak mengetahui tempat dia diletakkan. Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur. Kedua-duanya berlari, tetapi pengikut lain itu mendahului Petrus dan tiba lebih awal di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan nampak kain linen di situ, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus menyusul dari belakang. Dia terus masuk ke dalam kubur itu. Dia nampak kain linen terletak di situ dan juga kain yang diikatkan pada kepala Yesus. Tetapi kain pengikat kepala itu tergulung tersendiri. Kemudian pengikut lain itu yang lebih dahulu tiba di kubur juga masuk. Dia melihat semuanya dan percaya. Meskipun demikian, mereka masih belum memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab bahawa dia harus bangkit daripada kematian. Kemudian pengikut-pengikut Yesus itu pulang. Maria berdiri sambil menangis di hadapan kubur. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat pada sebelah kepala dan satu lagi pada sebelah kaki. Malaikat-malaikat ini bertanya kepadanya, Puan, mengapa menangis? Maria menjawab, Jenazah Tuhan saya telah diambil dan saya tidak mengetahui tempat dia diletakkan. Setelah berkata demikian, Maria berpaling dan nampak Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahawa dia Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Puan, mengapa menangis? Siapakah yang Puan cari? Maria menyangka dia itu tukang kebun. Tuan, jika Tuan sudah memindahkan jenazah Yesus, beritahulah saya tempat Tuan meletakkan jenazahnya, supaya saya boleh pergi mengambil jenazahnya. Yesus berkata kepadanya, Maria! Maria berpaling kepada Yesus, lalu berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang bererti guru. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Jangan pegang aku, kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikutku dan beritahu mereka bahawa sekarang aku sedang kembali kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oleh itu, Maria pergi memberitahu pengikut-pengikut Yesus bahawa dia sudah melihat Tuhan dan bahawa Tuhan berkata demikian kepadanya. Pada hari Minggu itu juga, apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Salam, sejahtera. Setelah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan rusuknya kepada mereka. Barulah mereka bersukacita melihat Tuhan. Yesus berkata kepada mereka lagi, Salam, sejahtera. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu.
Kemudian Yesus menghembuskan nafasnya kepada mereka dan berkata, Terimalah roh Allah. Sesiapa yang dosanya kamu ampunkan, orang itu diampuni oleh Allah. Sesiapa yang dosanya tidak kamu ampunkan, orang itu tidak diampuni oleh Allah. Thomas, yang disebut si kembar, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Oleh itu, pengikut-pengikut lain memberitahu Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan meletakkan jariku pada bekas luka itu, serta meletakkan tanganku pada rusuknya, aku tidak mahu percaya." Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yesus berkumpul lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, Salam, sejahtera. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan letakkanlah pada rusukku. Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuanku, ya Allahku." Yesus berkata kepadanya, Adakah kamu percaya kerana kamu sudah melihat aku? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Banyak lagi mukjizat lain yang dilakukan oleh Yesus di hadapan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis di dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kamu percaya pada Yesus, Anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah. Dan kerana kamu percaya kepadanya, kamu beroleh hidup sejati. Setelah itu, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada pengikut-pengikutnya di Tasik Tiberias. Beginilah peristiwa itu berlaku. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang pengikut Yesus yang lain sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menjala ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami ikut." Oleh itu, mereka menaiki perahu lalu bertolak. Tetapi sepanjang malam itu, mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Apabila matahari terbit, Yesus berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak tahu bahawa Dia Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Hai kawan-kawan, adakah kamu mendapat ikan? "Tidak, seekor pun tidak." Labuhkanlah jala ke sebelah kanan perahu, lalu kamu akan mendapat ikan. Mereka melabuhkan jala. Tetapi mereka tidak terdaya menariknya kembali kerana terlalu banyak ikan yang tertangkap. Pengikut yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Petrus, "Dia Tuhan." Apabila Simon Petrus mendengar bahawa Dia itu Tuhan, Petrus memakai bajunya yang ditanggalkannya semasa bekerja, lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut lain mendarat dengan perahu itu sambil menarik jalan yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter sahaja. Apabila mereka tiba di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api dan roti pun ada di situ. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap kemari. Simon Petrus pergi ke perahu lalu menyeret jala ke darat. Jala itu syarat dengan ikan yang besar-besar. Semuanya berjumlah 153 ekor. Meskipun ikan sebanyak itu tertangkap, jala itu tidak koyak.
Yesus berkata kepada mereka, Marilah makan. tidak seorang pun daripada pengikutnya berani bertanya, siapakah Tuan? Kerana mereka tahu bahawa Dia Tuhan. Oleh itu, Yesus menghampiri mereka, mengambil roti, lalu memberikan roti itu kepada mereka. Dia berbuat demikian juga dengan ikan itu. Inilah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya setelah Dia dibangkitkan daripada kematian. Setelah mereka makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, adakah kamu lebih mengasihi aku daripada semua orang ini mengasihi aku? Ya Tuhan, Tuhan tahu bahawa aku mengasihi Tuhan. Peliharalah anak-anak dombaku. Untuk kali kedua, Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, Tuhan tahu bahawa aku mengasihi Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Untuk kali ketiga, Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku? Petrus sedih kerana Yesus bertanya 3 kali kepadanya, Adakah kamu mengasihi aku? Oleh itu, Petrus menjawab, Ya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu bahawa aku mengasihi Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Apa yang aku katakan ini benar. Semasa kamu masih muda, kamu mengikat tali pinggang lalu pergi ke mana sahaja kamu mahu. Tetapi semasa kamu tua, kamu akan menghulurkan tangan, lalu seorang lain akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi. Dengan kata-kata ini, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Petrus berpaling dan melihat pengikut yang dikasihi oleh Yesus sedang mengikuti mereka. Dialah pengikut yang duduk dekat Yesus pada waktu makan dan bertanya kepadanya, Ya Tuhan, siapakah yang akan mengkhianati Tuhan? Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Yesus menjawab, Jika aku mahu dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenalnya dengan kamu? Tetapi kamu, ikutlah aku. Oleh itu, tersebarlah berita di kalangan pengikut Yesus bahawa pengikut itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak berkata bahawa pengikut itu tidak akan mati, melainkan Yesus berkata, Jika aku mahu dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenalnya dengan kamu? Dialah pengikut yang memberikan kesaksian tentang perkara-perkara ini. Dia juga sudah menulis semua itu. Kita tahu bahawa apa yang dikatakannya benar. Masih banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya ditulis satu persatu, pada hematku, seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat semua kitab yang akan ditulis itu.